Korang memandang ni 137 ni. 157. But saya personally berkata, yang ni ambil tindakan orang ni, ambil tindakan orang ni. Sebenarnya kan, kalau korang tengok live yang 50 orang, 30 lebih orang yang sengajalah pakai gambar saya dan sebagainya untuk menarik perhatian tu, saya rasa inilah puak-puak yang terdesak. Dia macam bagi saya kan, dia tak tahu dah apa caranya untuk orang follow dia. Sampai dia terdesak nakkan attention. Katakanlah okey, aku akan mengumumkan, aku akan ambil tindakan kepada orang ni. Oh, nanti ramailah orang yang follow dia. Lepas tu nak tengok perbalahan di antara kami. No, I won't give attention to you yang terdesak dan bukan siapa-siapa. Tapi ya, itulah. Semoga Allah balas segala kebaikan yang kamu buat. Itu sajalah. Kan. Dan saya nampak di sini hari ini ramai yang lebih berminat nak tahu siapanya Cik Yani ni kan. Yang dia orang report pada SKMM. Ya, itu pasti. SKMM mesti report lah. Tapi untuk bergaduh, beri attention dekat orang-orang yang macam ni, tidaklah. Tak pun kalau korang jumpa live-live seperti tu, report live dia tu. Itu ada live yang hate and harassment. Okay, report live hate and harassment. Itu dan kalau ada lagi forward dekat saya. Dan tahulah saya nak buat apa lepas ni. Tapi jangan give them attention lah. Spurs menang. Waalaikumsalam. Hi everyone. Tap screen dan share. Okay, saya nak bagi dengar korang satu audio ni. Sekejap. Dia hari Jumaat tak ada masuk khutbah pun. Kalau dia pergi cerita ke orang Loyang kan tahu dia moho. But this is the first time for us to have a Prime Minister and also a guest Khafi in our mosque. This is a blessing and honor. So we have to have him with his controllers, the delegation, and we thank all the people who are in this, and we pray for him, for his health. Okay, saya berserahlah kepada Allah Ta'ala untuk beri balasan kepada puak-puak ini yang tak habis-habis nak mencerca, nak mengeji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun buat baik pun, dia masih lagi nak mengata, nak jadikan satu bahan bagi mereka dan sebagainya. Somel tudung kan. Okay, saya sangat hairan bila khutbah Jumaat pun nak jadikan isu. Itu satu perkara. Saya malas nak ulas berkenaan hal ni, tapi saya tengok dekat Facebook khususnya banyak sangat berkenaan dengan khutbah Jumaat ni, yang kononnya Datuk Seri Anwar pegang tongkat secara ke bawah, tak ikut sunnah Nabi kan. Yalah, sebelum kita ulas lanjut, yang membalun, yang walaun, pandai juga kamu bahasa Inggeris sebab kamu dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim berkhutbah tu. Kalau pandai, ada kamu tengok sampai habis tak? Itu pertanyaan saya. Antara saya pandailah juga. Saya faham bahasa Inggeris dan I can talk in English. Dan saya tengok habis sebab saya hairan kenapa ia dijadikan isu. Antara intipati khutbah ialah seruan kepada umat Islam untuk menjadi umat yang terbaik. Walaupun sifat pertengahan ataupun sederhana, umatan wasatan menjadi unjuran agama, tapi dalam hal ilmu, keduniaan, umat Islam ni kena berusaha lebih daripada melebihi ataupun standard. Dalam dunia ni menjadi biasa-biasa tu tak boleh dipakai. Adakah ini adalah satu lawak bagi kamu? Kalau ini adalah satu lawak bagi kamu, memang kamu ni jahil. Apa yang PMS cakap adalah perihal responnya terhadap pembakaran Al-Quran di Sweden. Sebagai respon, PMS cetak terjemahan dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Bengali sekalipun. Dah yang hadir pun ramai Bangladesh kan. Tapi maka dia orang gelak dan ketawa. Kalau dia beritahu dicetak dalam bahasa Bajau sekalipun, apa masalahnya?
Jadi pada aku, saya nampak pendekatan yang dibuat oleh PMX ni tak semua serangan musuh kena dilawan dengan kekerasan. Itu pandangannya. Salah ke? Itu pun dijadikan isu. Ada seekor menteri besar yang maki hamu mencarut cakap kod kan, kemaluan pun diaminkan. Bongok sungguhlah puak-puak ni. Lagi satu, aku akan kadang-kadang tengok khutbah Numan Ali kan di US. Memang penyampaian, thank you Min, memang penyampaian khutbahnya agak santai dan itu cara mereka. Apa kau ingat khutbah di Malaysia yang paling terbaik di dunia, terpaling sunnah? Apa punya pemikiran korang ni? Tak habis-habis korang ni overclaim. Belajarlah bahasa Inggeris, membacalah, fahamilah isu sebenar, bukan hanya menyebarkan fitnah. Apa perasaan korang kalau di akhirat nanti naik lori dengan Firaun? Sebaris dengan Firaun ke neraka. Neraka jahanam lah. Sebab apa? Sebab politik. Okey, dan MB PAS yang fitnah PMS macam-macam, PMS baca khutbah pun kena fitnah. Tapi saya nak beritahu di sinilah, jangan korang ni berangan korang akan mati syahid kerana kau lawan ulil amri. Itu je saya nak pesan. Jangan perasan sangatlah, kononnya kami akan mati syahid. Lawan siapa? Kebodohan yang kamu telah tampilkan, lawan siapa? Kegilaan zaman sekarang, benda baik dikecam, benda buruk disambut. Contoh, PMS baca khutbah dikecam. Yang mencarut disambut dengan takbir. Akhlak mana yang kita ikut? Tak ada sedikit pun iman korang ni masa korang mengecam ke macam mana? Semua perkara nak sangka buruk. Kan? Sampaikan benda baik pun korang nak petikai, korang nak kecam. Manakala yang terang-terang mencarut, berakhlak buruk diangkat sebagai pemimpin. Inikah cerminan yang kononnya nak bawa nama Islam? Islam itu indah dengan akhlak. Tapi kalau yang bawa Islam ni seolah-olah nak menggambarkan Islam itu ada carutan, ada makian, itu tak betul lah. PMS sampaikan khutbah New York, apa kesan pada negara? Orang waras boleh fikir 1000 macam kebaikan. Tapi pada mereka boleh merosakkan saya tengok pemikiran rakyat ni. Kena fikirlah secara rasional, jangan ikut emosi kan. Sebab itu akan merosakkan diri sendirilah pada saya. Dan pihak yang mempertikaikan kononnya Datuk Seri Anwar pegang tongkat secara terbalik lah. Puak yang tak pernah solat Jumaat di luar negara, tak pernah pergi ke luar negara untuk solat Jumaat di sana, masing-masing komen cara PMX ni pegang tongkat ketika berkhutbah. Sebenarnya PMX tak pakai tongkat, memang tak ada tongkat. Kalau kau tengok gambar penuh, dan diorang ni sengaja crop bagi nampak kononnya Datuk Seri Anwar macam pegang tongkat ke bawah macam tu. Sebenarnya tak pakai tongkat. Sebab pegang tongkat itu sendiri pendapat ulama bukanlah rukun khutbah. Sebenarnya kelihatan beliau pegang tongkat tu masa posisi gambar tu di crop lah, senang cerita. Tapi itu bukan tongkat, itu adalah tangga, sisi tangga tu. Jadi kelihatan seolah-olah pegang tu bila dia mengalami ilusi walaun. Ilusi walaun memang macam tu, dia akan nampak benda buruk sahaja. Jadi maka riuhlah puak-puak walaun separuh masak ni tegur cara PMX ni pegang tongkat. Sesungguhnya emosimu yang tak terkawal senang ditipu dan boleh dirasuk syaitan lah, senang cerita kan. Kita tak katalah kita ni baik, tapi bila kita nampak sesuatu yang tidak kena atau sesuatu yang buruk, kita kena tegur lah, apa masalahnya. Kan? Rasulullah SAW, thank you Anita, menggambarkan kemukaan Allah terhadap pembawa fitnah sebagaimana dijelaskan oleh dalam sebuah hadis bermaksud, dan orang yang paling dimukai Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang pergi membawa fitnah, memecah belahkan antara persaudaraan dan mencaci orang yang tidak bersalah terhadap kesalahan yang tidak dilakukannya. Kan? Saya faham kamu walak-walak ni dan puak-puak mereka marah sangat terhadap saya sendiri pun dan live saya ni. Sebab kita bawa benda yang baik. Setan dan iblis akan marah kalau kita cuba membawa benda yang baik. Dia marah.
Dia tak suka. Dia tak suka benda yang kalau kita beritahu benda yang benar. Dia tak suka kalau kita explain the real thing lah. Yang dia marah kalau kita ni patahkan fitnah mereka. Itu yang saya nampak dia orang meroyan sangat kan. Dan berbagai bentuk harassment lagi. Kalau korang jumpa lagi live-live yang seperti itu, report saja. Dan bagi link, mungkin share link dengan Miwa ke dengan saya ke kalau dekat mana-mana. Dan tahulah saya nak buat apa nanti. Walaupun begitu ramai kita nampak akhlak Melayu ni bermazhabkan politik sudah makin parah, dan apa yang keluar daripada mulut jahat pemimpin mereka dianggap benar, lalu disebar-sebarkan, dipanjang-panjangkan tanpa segan silu, tanpa takut kemukaan Allah Ta'ala. Seolah dia ni kebal dengan segala dosa, kebal dengan segala kifarah lah, kan. Seolah-olah apa yang dia orang buat ni tak akan dapat balasan, kan. So kalau kita dapat lihat, PMS sudah dedahkan bahawa aset sakit tabung haji kekal dengan kerajaan selama ini. Jadi Dr. Mujahid membuat posting di Facebook dia. Dia kata ketika dia diamanahkan jadi menteri bertanggungjawab atas tabung haji pada 2018, kedudukan kewangan tabung haji dalam defisit 4 bilion. Antara aset dan tanggungan seperti yang dilaporkan dalam laporan audit 2017, dan pada bulan Disember tahun 2018, setelah dibuat nilai rosot sebenar impairment oleh pengurusan baharu, dan jurang defisit meningkat kepada 10 bilion, guys. Masalah pertama Dr. Mujahid buat bagaimana dikeluarkan hibah tahun itu dalam keadaan liability melebihi aset, dan isu kepatuhan akta yang perlu dipatuhi, dan syarat keluar hibah ditetapkan aset melebihi tanggungan. Dan dia kata sebenarnya tabung haji ni beroperasi secara rugi bertahun-tahun, dan dia ni ambil pelaburan daripada ahli dan sebagainya untuk diorang ni rolling, itu saja. Dia hidup zaman ni secara rolling benda yang sama. Dan keutamaan Dr. Mujahid masa tu adalah perlu lunaskan tanggungjawab kepada 9 juta pendeposit supaya tabung haji itu sendiri patuh pada undang-undang. Dan sejak 2015 pematuhan Seksyen 22-3(a) tidak ikuti dan tidak pernah ditegur oleh Bank Negara dan laporan audit. Jadi, bila dia buat penelitian semula tentang aset tabung haji, dikenal pasti semasa aset sakit dan sebagainya, dan termasuk juga saham, tetap hampir 10 bilion aset sakit ni. Dan kerajaan melalui syarikat SPV, Special Purpose Vehicle di bawah Kementerian Kewangan, diperbadankan oleh SPV ini melalui pemberian sukuk. Dan kita ringkaskanlah, mungkin ramai yang tak faham kalau secara terlalu detail, kan. Jadi SPV ni dia menerima aset 20 bilion dengan menerbitkan sukuk kepada tabung haji, dan dengan jurang aset yang berjaya ditutup lebihan ada 1 bilion lagi. Bayangkan bagi tahun 2018 hibah hanyalah 1.25%. Ramai yang melompat, ramai yang marah, ramai yang rasa tak senang hati dan sebagainya, kan. Tapi terbuktilah bila mereka ni jadi membuatkan isu tabung haji ni adalah satu permainan politik dan fitnah yang hebat masa tu, menyebabkan ramai yang telah terpedaya dengan fitnah-fitnah mereka ni. Tapi berjaya dipatahkan dengan kes mahkamah Dusuki versus Mujahid dalam isu aset tabung haji dijual kepada China, dan Mahkamah Tinggi berpihak kepada Dr. Mujahid, dan Perhakiman di peringkat Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi berpihak kepada Mujahid. Ternyata jual aset ke China itu adalah satu fitnah semata-mata. Sekaligus mematikan serangan jahat, serangan keji pihak tertentu untuk tujuan politik sempit dan perkauman agama. Perkauman dan agama. Jadi Alhamdulillah pada 29 September 2023 PMS telah menjelaskan apa yang Dr. Mujahid sebut dan pertahankan selama ini bahawa perpindahan aset ke SPV atas nama urus harta
Jemaah Sendia Berhad iaitu UJSB adalah usaha menyelamatkan kewangan tabung haji yang gawat ke masa tu, dan kerana tindakan tersebut tabung haji dapat berdaya majulah. Berikutan sekarang ni kita tengok banyak dah aset tabung haji yang dapat diselamatkan, dan kenyataan PMX itu menandakan dua perkara, iaitu kewangan tabung haji dan pengurusannya berjaya diperbetulkan. Berjaya diperbetulkan dan dibaiki melalui pelan penstrukturan semula pada 2018 hingga 2020. Apa yang kritikal masa itu berjaya dilaksanakan di sebalik fitnah dan tumahan jahat pembangkang masa tu. Jadi terbenamlah segala fitnah aset tabung haji dijual dan dilolong kepada China kepada apa ke. Dan selamat bersama dengan kerajaan dipegang penuh amanah memeliharanya sebagaimana didedahkan oleh PMX dalam majlis sambutan 60 tahun tabung haji. Kita tengok kita diuji dengan kesabaran untuk mempertahankan kebenaran. Itu yang kita buat sekarang ni. Sebab itu kita tak takut kepada mereka ni, puak-puak pemfitnah, puak-puak setan dan iblis, kerana mereka ni, kalau kita di pihak yang benar, kita nak takut apa? Betul tak? Jadi orang yang membuat fitnah ni, orang yang duduk main berkenaan isu buat fitnah terhadap individu, terhadap siapa sajalah, terhadap PMX sendiri pun. Sebab tu PMX lawan tetap lawan. Sebab kita di pihak yang benar. Untuk apa kita nak takut kepada mereka? Kita benar di atas dunia, dan di akhirat pun kita apatah lagi. Sekejap saya tak ada moderator ke? Kat bawah? Sekejap saya jadikan someone moderator. Moderator semua cuti hari ni ya. Ada dah 2 orang tu cukup lah. Tak payah ramai-ramai, nanti korang bergaduh pula. Kejap. Kejap Hello, Assalamualaikum. Salam Yani. Ya, Lama saya tak request naik atas. silakan. Yani nak share something lah Yani. Semalam kan saya masuk satu live tu. Lepas tu kan dia kata Yani, Yani punya komentar yang viewer dekat live TikTok Yani semua robot. Okey, menarik tu. Lagi? Oh, maknanya bukan betul. Kan dia cakap macam saya tergelak lah. Semua Betul. robot lah. Maknanya dia kata 1000 orang yang tengok ni semua robot. Kan malam tadi kan kecoh. So malam tadi tu dia kata semua tu robot. Betul. Kelakar betul lah. Biarlah. Nak cakap tu je Yani. Ramai ke orang yang tengok live dia? Ramai ke orang tengok? Ramai juga.